mengumumkan ketimbangan yang berbahagia Datuk Dr. Khair bin Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, mewakili yang amat berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Malaysia. Yang berbahagia Datuk Dr. Khair bin Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, mewakili Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan. Tan Sri Dato' Dr. Yusof bin Haji Muhammad Nur, Pengerusi Lembaga Penasihat Penlarasan Pelajaran dan Pendidikan Islam Malaysia JAPI. Yang berusaha Dr. Naimah binti Ishaq, Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Negeri, Dato' Haji Mahmud bin Karim, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Selangor. Yang berbahagia Datuk Datin Datin, Penguasah dan Pemahamiku, atas kehadiran semua tetamu kehormat serta dihubungkan ke Dewan Anggrek Sekolah Shah Alam Selangor pada kali ini. Yang berbahagia dan selamat, jangan diburu harta dan pangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga maju, memohon kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dan mengaminkan doa yang akan dibaca. Dengan ini dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Syahid Ismail, Ketua Unit Staff untuk semoga kita semua diberikan taufik dan hidayahnya, insya-Allah. Pemasal kawan buat menteri busana indah Diri bersama madah kata Allah. Tirai Majlis Anugerah Kesimpulan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan yang berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia mewakili Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana. Yang berbahagia Datuk Haji Sufaat bin Tuming, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Sektor Operate Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Jemaiyah, Seksyen 11 Shah Alam Selangor, pada hari ini STAM 2013. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran Yang berbahagia Datuk Dr. Khair bin Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, mewakili Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia ke Majlis Anugerah Lembaga Peperiksaan pada petang ini. Walaupun Yang berbahagia Datuk Dr. sentiasa dalam kesibukan menunaikan tanggungjawab serta amanah yang dipikul selaku Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, tetapi masih bersedia untuk meluangkan masa menjayakan majlis anugerah ini. Lembaga peperiksaan juga ingin merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada semua sekolah dan barisan penerima anugerah kecemerlangan STAM. Ini termasuk juga Sekolah Agama Menengah Tinggi Tengku Ampuan Jemaiyah Seksyen 11 Shah Alam Selangor yang menjadi tuan rumah pada hari ini. Seterusnya ialah Jabatan Pendidikan Selangor yang telah memberikan kerjasama sepenuhnya bagi memastikan majlis ini berlangsung sebagaimana yang dirancangkan. Yang berbahagia Datuk Dr. Tan Sri serta para hadirin yang dihormati, Anugerah Kecemerlangan STAM 2013 ini merupakan satu pengiktirafan dan penghargaan Kementerian Pendidikan Malaysia kepada pihak sekolah, khususnya Sekolah Agama Negeri, Sekolah Agama Rakyat dan juga Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Tidak dilupakan kepada para guru yang telah merancang strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan serta bersungguh-sungguh demi kecemerlangan pelajar dan sekolah masing-masing. Betullah ya, pepatah Arab ada mengatakan man jadda wajada wa man zara'a hasada.
yang bermaksud sesiapa yang berusaha mereka akan berjaya dan sesiapa yang bercucuk tanam mereka lah yang akan dapat menuai hasilnya. Kesungguhan dan komitmen mereka dapat dibuktikan melalui peningkatan pencapaian pelajar sehingga melayakkan mereka menerima anugerah kecemerlangan ini daripada Yang Berbahagia Datuk Dr. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia sendiri. Ini juga merupakan satu lagi bukti bahawa sekolah-sekolah di Malaysia, khususnya sekolah agama, berupaya membentuk modal insan berkualiti dan mampu meningkat taraf pendidikan setanding dengan negara-negara lain. Dengan kualiti yang ada, kita amat yakin bahawa perancangan dan matlamat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 dapat direalisasikan. Kita juga amat bersyukur kerana telah berjaya melaksanakan amanah dengan menghasilkan sekolah yang cemerlang berdasarkan pencapaian dalam bidang akademik. Kecemerlangan sekolah ini memberikan gambaran bahawa berlaku kecemerlangan dalam kalangan para pendidik dan pentadbir sehingga berjaya melahirkan pelajar yang cemerlang. Oleh itu, wajarlah sekolah-sekolah yang cemerlang ini dilebihi 0.5 mata dalam peperiksaan STAM 2013 berbanding STAM 2012. Manakala anak semuanya adalah seramai 34 orang. Akhir kata, sekali lagi diucapkan terima kasih kepada terusnya menyampaikan anugerah kepada sekolah dan pelajar yang cemerlang dalam peperiksaan STAM 2013. Lembaga Menengah Tinggi, Tengku Ampuan Jemaiyah selaku tuan rumah, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, PDRM, Bomba, Pengerusi Lembaga Penasihat Penyelarasan Pelajaran dan Pendidikan Agama Islam LEPAI, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Yang Berurusan Dr. Naimah binti Ishak, Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Malaysia, Yang Berbahagia Datuk Mahmud bin Karim, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Pegawai-pegawai kanan Kementerian Pendidikan Malaysia, para pendidik, tuan-tuan dan puan-puan, serta penerima anugerah yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, segala puji-pujian dan rasa kesyukuran dipanjatkan ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat kita bersama-sama di majlis pada petang ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya bagi mewakili Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Malaysia, ke majlis ini. Dan saya ingin menyampaikan salam takzim beliau dan juga ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada Lembaga Peperiksaan Malaysia di atas inisiatif menganjurkan Majlis Anugerah Kecemerlangan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM 2013 yang julung kali diadakan pada hari ini. Mengimbau kembali sejarah STAM. STAM adalah sijil yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Al-Azhar Al-Sharif Republik Arab Mesir melalui perjanjian persahaman akademik dan kebudayaan yang dimeterai pada tahun 1999 di Kuala Lumpur. Peperiksaan STAM yang pertama telah dilaksanakan pada tahun 2000 dengan menggunakan kurikulum yang diambil daripada Ma'had Bu'uth Al-Islamiyah Al-Azhar Mesir dan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar sepenuhnya. Dan kita bersyukur
kerana STAM telah mendapat pengiktirafan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA yang setaraf dengan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM. Ini bermakna lulusan dari STAM ini boleh berkhidmat dengan kerajaan dan ditetapkan tangga gajinya setara dengan lulusan daripada STPM. Meskipun syarat pensijilan kepada setiap calon STAM mestilah lulus ke semua kertas peperiksaan yang diduduki, iaitu sebanyak 20 kertas atau 10 mata pelajaran. Namun, untuk menjawab jawatan dalam kerajaan, lulusan STAM hanya mengambil kira kelulusan minimal dalam bidang tertentu, sama ada bidang syariah, usuluddin atau lughah Arabiah atau bahasa Arab sahaja. Ini menunjukkan bahawa kerajaan amat prihatin dan mengambil berat kedudukan semua rakyat, terutamanya mereka yang mempunyai kelulusan dalam bidang agama. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang telah digubal dan dilaksanakan telah menyediakan inisiatif bagi mengukuhkan sistem pendidikan negara, termasuklah dalam bidang agama. Kerajaan amat komited untuk memastikan pendidikan agama berada di tahap yang terbaik setanding dengan bidang pendidikan yang lain. Ini bertujuan untuk rakyat dengan ilmu pengetahuan dengan kemahiran yang relevan yang bukan sahaja berjaya di pasaran kerja, tetapi ianya berasaskan nilai dan tasawuf Islam yang kukuh dan betul. Hal ini bertepatan dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil-ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil-ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil-ilmi." Maksudnya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Bagi memastikan pendidikan dalam bidang agama ini terus diperkukuhkan, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengangkat kurikulum bersepadu dini dan kurikulum bersepadu tahfiz sebagai kurikulum kebangsaan. Kurikulum tersebut akan mula dilaksanakan bagi pelajar tingkatan 1 mulai pada tahun 2015, dan selaras dengan itu, segala kemudahan yang diperoleh oleh pelajar yang mengikuti kurikulum kebangsaan yang ada sekarang, seperti grant per kapita atau PCG, buku teks dan guru yang terlatih, turut akan diberikan kepada pelajar yang mengikuti kurikulum berkenaan. Selain itu, bagi memenuhi keperluan dan permintaan tinggi masyarakat, Kementerian Pendidikan Malaysia akan menambah bilangan sekolah menengah kebangsaan agama SMKA secara berperingkat-peringkat yang ketika ini berjumlah 57 buah. Dan inisiatif ini akan mula dilaksanakan dalam gelombang kedua Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia sehingga tahun 2025 dan tertakluk kepada kedudukan kewangan negara. Pada masa yang sama, Kementerian Pendidikan Malaysia akan terus memperkasakan sekolah-sekolah agama bantuan kerajaan SABK yang sedia ada, yang ketika ini berjumlah 204 buah, dan akan memperhebatkan usaha untuk menarik lebih banyak sekolah agama rakyat SAR
dan Sekolah Agama Negeri (SAN) berdaftar sebagai SABK di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini bertujuan agar akses rakyat untuk mengikuti pendidikan agama akan lebih meluas, berkualiti dan menggunakan standard kurikulum yang sama. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, saya dimaklumkan bahawa majlis pada hari ini adalah untuk meraihkan pelajar dan sekolah yang menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam peperiksaan STAM tahun 2013 yang telah diumumkan pada 30 Januari 2014 yang lalu. Saya juga difahamkan seramai 8,613 orang calon telah menduduki peperiksaan ini di seluruh negara, dan dari jumlah tersebut seramai 34 orang pelajar telah berjaya mendapat grade mumtaz atau cemerlang dalam semua 10 mata pelajaran akan dinobatkan sebagai pelajar cemerlang STAM 2013, manakala 3 buah sekolah akan dianugerahkan sebagai sekolah cemerlang STAM 2013 kerana berjaya melonjakkan prestasinya berbanding tahun sebelumnya. Sesungguhnya anugerah ini bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada warga pendidik, termasuk pengetua, guru-guru, ibu bapa dan pelajar-pelajar yang telah berusaha dengan gigih sehinggalah mereka mencipta kejayaan yang amat membanggakan ini. Penggunaan anugerah ini bertepatan dengan firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11 yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang bermaksud sesungguhnya Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan beberapa darjat dan kelebihan. Oleh itu, saya berharap dengan penganugerahan ini, para pelajar dan sekolah akan terus menggandakan usaha agar kecemerlangan yang diperoleh pada hari ini akan terus didakap dan dipertingkatkan pada masa-masa akan datang. Namun, di sebalik kejayaan ini, masih banyak lagi yang perlu kita lakukan demi untuk memastikan kita juga mampu bersaing di peringkat yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, kita harus bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Oleh itu, semua pihak hendaklah berganding bahu supaya matlamat untuk membangunkan modal insan yang berilmu pengetahuan, kreatif dan inovatif serta mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Ini bermakna jalinan kerjasama semua pihak yang berkepentingan dalam membangunkan modal insan ini adalah penting supaya matlamat tersebut mampu direalisasikan. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada petang ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua yang telah berjaya mendapat kecemerlangan. Peluang untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi pasti telah terbuka luas untuk anda semua. Dan jadikanlah kejayaan ini sebagai pemangkin kepada perubahan azam dan tekad untuk berjaya di masa hadapan. Bagi mereka yang masih belum mencapai kejayaan, masih ada ruang dan peluang untuk memperbaiki keputusan pada masa hadapan. Berusahalah, bak kata pepatah Melayu, usaha itu tangga kejayaan. Di kesempatan ini juga, saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua warga pendidik yang telah menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka dengan penuh dedikasi dan berintegriti sehingga anak-anak yang berada di hadapan kita ini berjaya mencapai kejayaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, pelajar ini juga pernah dinobatkan sebagai pelajar cemerlang Johor. Beliau merupakan anak kepada seorang pendidik. Ketua Kelab Badminton Sekolah dan juga merupakan anak kepada seorang guru. Ketika di sekolah, beliau juga pernah menyandang jawatan sebagai ketua pengawas sekolah. Beliau juga merupakan anak kepada seorang pendidik. Penerimaan Ibrahim Nafal Hasanah Citra Sudah. Seramai 15 orang pelajar Ma'had Ahmadi, Tanah Merah, Kelantan. Khususnya pelajar ini pernah mengerti Ishak dari Ma'had Amir Indra Petra, Bacok, Kelantan. Dua orang pelajar cemerlang dari kolej juga dari kolej. Khususnya anak kepada seorang guru presiden. Seterusnya, dua orang pelajar cemerlang dari Ma'had SMA Jaim Al-Ashraf dengan Pulau Sebang Alun Gajah Melaka. Seterusnya, seramai 4 orang pelajar cemerlang yang telah membuktikan bahawa anak seorang penoni juga mampu memikir nama sebagai pelajar cemerlang SAR 2013. Seterusnya, adik Siti Fatimah boleh dijadikan contoh bahawa anak seorang pekebun juga mampu menempa kecemerlangan. Beliau juga pernah menjawat jawatan pelajar cemerlang yang kedua di sekolah ini bukan pasangan. Khususnya dua orang pelajar cemerlang dari kolej Suhaib Bina Bersama. Dan yang kedua, pelajar ini juga pernah dinobatkan sebagai siswa Al-Quran Terengganu, Kuala Terengganu, Tenggara. Tahniah kepada kesemua 30 Alutai Mahmud, Samarahan, Sarawak. Sekolah ini telah mencapai GPS 2013 3.59 mata dengan peningkatan 1.11 mata. Dengan ini dipersilakan pengetuanya Tuan Haji Husin bin Haji Malik. Sekolah-sekolah yang seterusnya. Dan yang terakhir di lista ini. Tahniah kepada semua pengetua, para guru serta para pelajar. Okey, boleh? Okey, Assalamualaikum.
Adik Amarudin ni, apakah kejayaan, apakah rahsia menjadi pelajar cemerlang? Saya banyak bagi masa lah untuk belajar, terutama tengah malam. Itu je lah. Rasanya tu aja. Cita-cita saya menjadi ustaz dan pendakwah pada masyarakat. Ada apa-apa lagi? Apa lagi? Bagi pelajar, untuk pelajar-pelajar STAM untuk tahun ni, semoga buat yang terbaik lah untuk Malaysia. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya sendiri, seorang pelajar ni sepatutnya dia perlu konsisten lah dalam pelajaran. Maknanya perlu mula dari awal lagi, sejak awal tahun. Kalau tak boleh nak konsisten pun, patut amalkan sikit-sikit. Sebab kita kan ada pepatah, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Lepas tu, bagi saya dorongan ibu bapa lah yang paling penting. Tambah lagi daripada guru-guru, hasil didikan guru-guru dan kawan-kawan. Buat study group. Tip-tip untuk pelajar Tips saya, pelajar ni perlu mempunyai gaya belajar yang tersendiri. Sebab setiap orang mempunyai gaya yang tersendiri. Kalau kita nak ikut orang, mungkin kita tak dapat nak adapt, nak sesuaikan diri dengan cara dia tu. Okay. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saya panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini saya telah dipilih sebagai pelajar cemerlang bagi peperiksaan CJ Tinggi Agama Malaysia yakni STAM pada tahun 2013. Dan tidak lupa juga diucapkan terima kasih dan berbanyak kesyukuran kepada kedua bapa saya yang tercinta di atas kesungguhan mereka dan dorongan mereka sehingga saya dapat berada sehingga seperti hari ini. Seperti yang sedia maklum, tanpa doa daripada kedua bapa dan doa daripada guru-guru, saya tidak dapat berada di sini. Dan jadi di sini saya ingin berkongsi sedikit tentang rahsia-rahsia kejayaan saya. Bagi saya, dalam proses pembelajaran, saya tidak menekankan kepada proses pembacaan yang banyak, tetapi saya lebih menekankan kepada aspek kefahaman. Yakni apabila kita faham sesuatu pelajaran tu, maka kita akan dapat buat sesuatu itu secara mendalam. Sekiranya kita baca tapi tak faham, tak ada gunanya. Jadi di sini kesimpulannya, kefahaman itu lebih tinggi daripada membaca. Dan seterusnya, rahsia kejayaan saya ialah bijak membagikan masa. Kerana masa sebagaimana kita tahu ni ibarat pedang. Tanpa perancangan yang baik, kita tidak dapat melakukan sesuatu itu dengan baik. Jadi di sini saya memang di sekolah memang saya sibuk, saya terlibat dengan aktiviti kurikulum seperti syarahan. Tapi saya alhamdulillah telah dapat membahagi masa dengan baik. Sekadar itu saja perkongsian saya. Terima kasih. Terima kasih, Dek. Assalamualaikum. Nama siapa? Atas sikit boleh, ni cukup nampak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Munirah binti Abang Senik daripada Ma'had Rahmaniah Kuala Krai, Kelantan. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya bersyukur kehadirat Ilahi kerana saya dapat menerima anugerah ini. Dan saya sendiri pun tidak menyangka saya mendapat kejayaan 10 mumtaz, alhamdulillah. Jadi untuk resepi kejayaan saya tidak bukan hanyalah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita jangan kita lupakan kepada Allah kerana dialah daripada Allah lah kita datang dan kepadanya lah kita kembali. Dan juga kita juga perlulah menjaga hubungan kita sesama manusia, seperti
pepatah Arab ada mengatakan hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi di samping kita menjaga hubungan dengan Allah, jadi kita jaga hubungan dengan manusia. Manusia itu adalah ibu bapa kita, guru-guru, sahabat dan orang sekeliling kita. Jadi dan tip yang saya rasa boleh membantu juga saya, iaitu belajar cara-cara pembelajaran kita, iaitu kalau boleh tolong bahagikan masa untuk belajar, luangkan masa untuk belajar kalau boleh sampai pukul 2-3 pagi, dan kalau jika ada kesempatan bangunlah solat tahajud pada waktu malam, dan itulah resepi kejayaan saya. Setakat ini saya rasa itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kejayaan cita-cita adik masa hadapan. Okey, insya-Allah untuk masa hadapan pula saya mengimpikan untuk melangkah kaki ke bumi Anbiya, itu insya-Allah ke Mesir ataupun Jordan. Jadi saya mohon supaya sahabat-sahabat mendoakanlah kejayaan saya pada masa hadapan juga, dan sesampai saya ke Malaysia kembali, insya-Allah saya akan membangunkan negara Malaysia ini, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Dek. Semoga tahniah. Moga berjaya dalam hidup. InsyaAllah.